Babu maja'a fi sifati naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah SAW tidur. Abihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi, haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah ibn Yazid an al-Bara ibn Azib an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya dan berdoa, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Kiblat ke sana, betul tak? Kiblat ke sana. Maksudnya nanti Rasulullah akan letakkan tangan kanannya, tapak tangannya di pipi kanan dan baring menghadap kiblat ke sana. Begitu. Macam orang dalam liang lahat kubur. Yang lahat kan pun akan dimiringkan ke kanan, ke arah kiblat. Jenazah bila masuk dalam liang lahat, semuanya perlu dibaringkan di sebelah kanan mereka, ya. Bukan tak ada jenazah yang kita biarkan dia terlentang. Semuanya akan diketepikan, dimiringkan supaya dia menghadap, seluruh badan dia menghadap ke kiblat, ya, sebelah kanan, sisi kanan, ya, 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 sebelah kanan, dimiringkan di sebelah kanan sisi badan. Jadi tidur ni adalah adik kepada kematian, adik maut, maut mati kecil dipanggil, mati kecil. Mati ni ada 3 jenis. Satu mati besar, kedua mati pertengahan, ketiga mati kecil. Mati kecil ni apa? Mati kecil ni yang tercabut nyawa. Minta maaf, mati kecil ni tidur. Mati kecil tidur. Mati pertengahan ni yang tercabut nyawa. Mati besar adalah hati yang mati. Ini lebih besar. Ini paling ditakuti sekali. Hati yang mati. Hati yang dah tak nak terima nasihat, tak suka pada agama, tak suka nak beramal. Hati mati. Merasa ragu-ragu pula dengan Allah, rasa sangsi dengan janji Allah, rasa syak wasangka pula dengan hari kebangkitan, hari akhirat. Hati dah mati. Bagi nasihat pun tak lut, ya. Ini mati besar. Ini mati yang paling ditakuti oleh ulama, ya. Jadi tidur ni adalah mati kecil. Dia tergolong daripada sejenis mati, ya. Sebab roh kita waktu tu dia berada di pertengahan yang kalau Allah tarik terus, dia terus tidur selama-lamanya, ya. Tidur selama-lamanya. Kalau Allah Ta'ala nak izinkan dia bangkit kembali, Allah Ta'ala lepaskan roh dia untuk terus intact dengan jasad dia, ya. Antara roh kita dengan jasad kita ini, dia adalah hubungannya adalah berbentuk connection, ya. Berbentuk connection. Kita tak tahu roh tu di mana dan bagaimana. Cuma selagi kita tengok jasad kita ni masih bernyawa di atas muka bumi ni, connection nyawa tu ada, maksudnya masih intact. Allah masih pelihara connection nyawa antara jasad dengan roh. Tapi kalau connection nyawa itu diputuskan oleh Allah, kita terus meninggal, terus terhenti nafas. Tapi yang terputus hanya connection nyawa, ya. Connection yang lain masih ada, antara jasad dan roh tetap ada, ya. Dia bukan mati ni terus hilang connection antara roh dan jasad, tak. Masih ada lapisan-lapisan connection yang lain. Mati itu yang terputus hanya connection nyawa. Ada lagi bentuk-bentuk connection yang lain antara roh dan jasad. Sebab tu kalau ibu bapa kita dah meninggal pun, mungkin dah jadi rangka pun di bawah tu, kita tetap ziarah kubur dia, ya. Padahal roh dia bukan alam tanah,
Yang tanah tu rangkanya skeleton, tubuh badannya yang dah mungkin hancur. Tapi sebab jasad dia tu dia ada some connection somehow, ada connection somehow dengan roh dia yang berada di alam yang lain, dimensi yang lain. Jadi kalau kita ziarah arwah mak ayah kita, roh dapat tahu. Roh dapat tahu. Dia baca Yasin ke, baca Al-Fatihah ke di tepi kubur, dia tahu anak dia sedang menziarahi dia. Ya. Tapi kalau kita korek-korek balik, kita tak akan jumpa rohnya tu, sebab dia di alam lain. Cuma ada connection saja, yang tinggal ada connection yang tak putus, ada some connection yang tak putus. Jadi oleh kerana itu kita lihat berbaring, cara Rasulullah tidur pun baringnya seperti orang dalam liang lahat, dan doa yang dibacanya pun membawa kepada kehidupan akhirat. Maksudnya, Tuhanku, peliharalah aku daripada azabmu pada hari engkau bangkitkan seluruh hamba-Mu. Sebab nanti di hari kebangkitan, di mahsyar, kita akan bangkit daripada tanah dalam keadaan kita sedang berbaring miring tu. Sedang berbaring miring dalam tanah tu, kita bangkit miring kanan tadi, kita akan bangkit daripada tanah, kita akan pecahkan tanah dan keluar. Sebab nanti Allah Ta'ala kembalikan balik jasad kita waktu dalam tanah tu. Bila Allah dah tentukan masa untuk semuanya bangkit, Allah akan ciptakan balik kita, jasad kita dengan sempurna. Sangat precise. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insan allan najma' izamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Allah bersumpah dengan hari kiamat dan nafsul lawamah. Adakah manusia menyangka bahawa dia tidak akan dibangkitkan setelah dia menjadi hancur luluh di dalam tanah? Tidak. Bahkan kami maha berkuasa untuk membangkitkannya dan menghidupkannya semula sehingga sempurna hujung-hujung jarinya. Rasul sebut bananah, iaitu tips of the finger, kerana di hujung jari kita ni ada jalur-jalur yang halus yang menunjukkan identiti masing-masing. Cop jari kita, tidak ada dua orang manusia yang mempunyai jalur cop jari yang sama dengan kita, walaupun kembar siam. Jadi ini identiti. Tak ada satu orang manusia pun, walaupun dia kembar siam macam mana pun, tetap jalur cop jari semua manusia berbeza. Ada 7 bilion manusia, semuanya berbeza. Thumbprint kita ni lain, semua lain. Betapa hebatnya Allah Ta'ala. Allah kata, seperti mana di dunia, seperti itu kami bangkitkan sampai sempurna. An-nusawwiya banana, until we will perfect you to such an extent to the tips of your finger. Precise. Kenapa tips of the finger? Kenapa tak kata tempat-tempat lain? Sebab di sini ada suatu keajaiban yang Allah Ta'ala letakkan. Bayangkan suatu tempat yang kecil ni, seluruh manusia mempunyai identiti yang berbeza. Di hujung jari ni tak ada siapa pun jalur yang sama. Selain daripada sini, sebenarnya mata pun semua yang manusia berbeza. Jadi Rasulullah ni mengajarkan kita setiap masa minda kita seolah-olah kita dah ada hari akhirat. Walaupun jasad kita masih ada di dunia, tapi minda kita ni sudah ada di akhirat. Future kita, minda kita ni dah ada di future. Future kita yang sebenar, hari kebangkitan. Kehidupan kita yang sebenar, hayat kita yang hakiki. Kehidupan yang real kita adalah ketika kita dibangkitkan, ketika kita keluar daripada dunia ni. Jadi Rasulullah nak kita menganggap diri kita ni dah sebahagian daripada alam barzah, dah menghuni kubur, dah terbayang seolah-olah di pada mahsyar kita ni bagaimana antara ashabul yamin ataupun ashabul shimal, syurga, neraka, a'raf, ataupun lintas titian sirat ataupun terjatuh. Kita sentiasa terbayang-bayang
keadaan kita di sana. Ya. Itu dikehendaki oleh Rasulullah. Ya. Jadi doa bangun tidur pun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan kepada Allah lah tempat kembali. Ya. Jadi dalam doa tu pun menunjukkan yang tidur ni sebahagian daripada mati, mati kecil. Wallahu alam.